Okey, sekarang kita nak sambung pula kepada subtopik kelima dan keenam. Tadi kita dah selesai kepentingan kan. Okey, ni video kedua untuk hari ini merangkumi dua subtopik terakhir dalam unit 2 ni lah. Okey. Okey. Yang pertama kamu akan belajar tentang perasaan bila laksanakan ajaran agama atau kepercayaan dalam nak bentukkan kepribadian diri kita. Kemudian kamu akan belajar tentang apa perlakuan yang sepatutnya kita lakukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk kepribadian diri. Okey, yang ni kamu boleh rujuk muka surat 15 dekat buku teks. Okey, cikgu yang ni cikgu akan terangkan lah sikit untuk dua situasi ni. Lagi satu ada situasi 3 kan. Kamu bolehlah cuba pergi tengok kat buku teks muka surat 15. Okey, situasi yang pertama ni kisah tentang Aiman yang bercita-cita tinggi nak jadi jurutera nanti, tapi di samping usaha dia tu pun dia juga minta restu, minta doa daripada ibu bapa dan guru dia. Okey, soalan dia. Andaikan anda Aiman, apakah terangkan perasaan anda apabila kejayaan itu diiringi dengan usaha dan doa. Okay. Jika cikgu adalah Aiman, pasti cikgu akan berasa gembira, berasa bersyukur dan akan lebih menghargai jasa ibu bapa dan guru kita, sebab kita usaha tapi diiringi juga kejayaan kita tu diiringi juga dengan doa dari orang yang penting dalam hidup kita, iaitu ibu bapa dan guru kita. Okey, untuk situasi yang kedua pula. Ahmeng menemani abangnya ke bank. Kemudian dia ternampak seorang lelaki tua yang sedang terkial-kial untuk melengkapkan borang pengeluaran wang. Okey, kalau macam ni, apakah tindakan yang sepatutnya kita lakukan? Kenapa? Okey, sepatutnya kita kena tolonglah lelaki tua itu. Sebab apa kita kena tolong? Sebab menolong orang lain yang dalam kesusahan adalah amalan yang baik berdasarkan agama atau kepercayaan. Okey. Okey. Yang ni pun berkisahkan tentang perasaan lagi. Okey, gambar yang cikgu letak ni adalah gambar seorang lelaki yang telah memasukkan kucing ke dalam mesin pengering di dobi. Kesian kan? Tengok. Okey, jadi apa perasaan kita bila melihat haiwan diperlakukan begitu? Okey, kalau cikgu, mestilah cikgu sedih, cikgu marah. Sebab apa? Sebab kucing juga adalah kucing ataupun haiwan apa-apa sajalah adalah makhluk ciptaan Tuhan yang perlu juga kita jaga, kita sayang dan diperlakukan dengan baik. Okey? Okey. Yang ni berdasarkan buku teks kamu, tengok buku muka surat 17. Tadi cikgu dah bagi contoh kan, macam mana perasaan bila kita lihat kucing tadi. Sekarang giliran kamu pula. Tengok yang ni kes buang bayi. Jadi apa perasaan kamu? Okey, kamu salin soalan ni dan jawab dalam buku latihan. Okey? Okey. Yang ni berdasarkan situasi buli pula. Tapi dia tak tanya perasaan saja, dia tanya kesan dan dia tanya apa yang sepatutnya kita amalkan. Okey. Yang pertama, apakah perasaan anda apabila melihat gambar di atas? Kenapa? Mengapa? Okey, kalau cikgu sedih dan juga marah. Sebab apa? Sama macam kes kucing tadi. Sebab perbuatan buli ni tak sepatutnya berlaku kat sekolah. Kita pergi sekolah nak belajar, nak menimba ilmu, nak
belajar buat benda yang baik. Jadi benda ni tak sepatutnya berlaku. Kemudian, ramalkan kesan yang berlaku. Okey, kesan ni banyak. Kesan kepada pelajar yang membuli tu akan menyebabkan pelajar tu akan jadi seorang pelajar yang bermasalah. Kemudian akan hadapi macam-macam lah hukuman disiplin kan. Kemudian secara tidak langsung dia akan bagi kesan lah kepada pelajaran dia, dan akhirnya masa depan dia akan merosakkan masa depan dia sendiri. Okey. Banyak kesan. Kemudian kesan dia lagi, dia akan bagi contoh yang tak baik juga kepada pelajar-pelajar lain. Kemudian pelajar yang dibuli itu pun akan dapat kesan juga. Dia mungkin akan trauma, akan takut untuk pergi ke sekolah. Macam-macam. Okay? Kamu boleh jawab apa yang kamu fikir logik. Okey, kemudian yang ketiga, dia tanya apa sikap yang perlu anda amalkan untuk membentuk kepribadian diri yang baik berdasarkan agama. Okey, sebagai seorang murid, kalau pergi sekolah ni, sikap yang perlu amalkan, mestilah belajar bersungguh-sungguh. Ajak kawan-kawan belajar sama-sama. Kawan yang mana tak faham, kita tolong. Kemudian, yang sepatutnya murid lakukan, menghormati guru, menghormati rakan, patuh peraturan, macam-macam lagi. Okey? Selesai yang ni. Okey, tadi cikgu bagi contoh kan, soalan dia sama saja. Jawapan dia ada macam-macam. Jangan takut untuk jawab. Okey? Cuba jawab. Macam biasa juga yang ni, salin soalan, jawab dalam buku latihan. Nanti cikgu nak tengok jawapan dia. Kamu hantar kat cikgu. Jangan takut salah. Cuba jawab. Okey? Okey, jadi habislah kita untuk hari ni kan. Kita dah belajar tiga perkara, iaitu kepentingan, perasaan, perlakuan. Okey, yang ni cikgu senaraikan sekali. Semualah 6 perkara. Cuba kamu ingat balik, tengok balik nota kamu, ada tak ke 6 perkara ni? Ada tak latihan yang kamu buat? Kita dah belajar apa itu kepribadian diri, ciri individu yang mempunyai pegangan agama, kesan jika tak ada pegangan agama, apa kepentingan pegangan agama dalam membentuk kepribadian diri, perasaan apabila melaksanakan ajaran agama, dan akhir sekali, apa perlakuan yang berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan dalam pembentukan kepribadian diri. Okey, cikgu harap kamu tak lupa dan kamu buatlah semua yang cikgu bagi untuk unit 2 ni. Okey? Okey, yang ni cikgu nak explain macam mana awak nak jawab live worksheet ni. Okey, cuba buka dulu, tak susah pun, senang saja. Okey, awak buka link yang cikgu bagi tu. Okey, kemudian akan keluar gambar yang nombor 1 yang cikgu tunjuk ni kan, dekat skrin ni. Okey, akan keluar macam tu. Okey, kemudian awak jawablah dekat ruangan kotak kosong tu. Awak letak nama, kelas, awak type je. Buka pakai handphone pun boleh. Okey, type apa jawapan awak, tulis jawapan awak berdasarkan tadi kita dah buat kan. Contoh cikgu dah bagi tadi kan. Apakah perlakuan sepatutnya tu. Okey, kemudian lepas awak jawab siap tu, awak tekan finish. Okey, lepas awak tekan finish, akan keluar gambar yang kedua ni. Keluar check answer dan juga email answer to my teacher. Okey, apa yang awak nak tekan? Awak tekan email answer to my teacher. Okey, kemudian kat situ akan keluarlah, dia suruh awak isi nama, kelas, subjek apa, kemudian email cikgu. Okey, email cikgu, masukkan cikgu seperti yang cikgu tulis ni kan. cikgufarah.education@gmail.com. Okey, awak tiru macam cikgu tulis kat bawah ni. Okey, nama, tulis nama awak, kelas 2 nilam ataupun 2 di 5, kemudian subjek pendidikan moral. Okey, kalau apa-apa tak faham terus tanya cikgu. Okey, yang check answer tu kalau awak tekan mungkin dia akan keluar awak dapat kosong. Tapi jangan risau sebab tak semestinya jawapan awak salah. Sebab jawapan dia ada macam-macam
dan cikgu tak dapatlah nak senaraikan semua kan. Okey, jadi apa yang awak perlu buat, awak tekan yang macam cikgu bagi tahu tadi, email answer to my teachers, and cikgu akan check lah. Okey. Okey, terima kasih semua yang tengok kedua-dua video cikgu hari ni, yang luangkan masa. Tahniah cikgu ucapkan atas usaha awak semua, walaupun masing-masing ada halangan masing-masing kat rumah kan, internet slow lah, apalah macam-macam kan. Tapi atas usaha awak, dapat juga awak ikut kelas kita hari ni kan, dapat tengok kedua-dua video cikgu. Okey. Last kali, cikgu nak pesan, jangan lupalah hantar latihan yang cikgu bagi kat cikgu, hantar latihan yang cikgu bagi tu. Jadi cikgu boleh check lah sama ada awak ni faham ke tak faham ke kan. Apa-apa yang awak rasa macam nak tanya cikgu, tanya je. Tak apa, tanya cikgu, takkan pernah mahu siapa-siapa yang tanya cikgu pun. Waktu mana nak tanya pun, tanya. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap awak happy lah ikut kelas hari ni. Happy macam dalam gambar tu kan. Okey, terima kasih semua. Jumpa di kelas minggu depan. Bye.